apa yang diturunkan ya Alkitab, itu Al-Quran Al-Karim, yang menghimpunkan dan mencakup segala yang ada di alam semesta, baik yang tinggi maupun yang rendah, baik di dunia maupun yang di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kitab bil haqqi, dengan kebenaran, mana dengan sebenarnya yang sesuai dengan kenyataan. Musaddiqan lima baina yadayhi, ini sifat bagi kitab. Kitab mana sifat yang bagi kitab ialah musaddiqan. Allah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang telah diturunkan sebelum, iaitu kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi pada masa yang lalu. Mana dia mentasdikkan. Sebab itu nabi dengan nabi mereka ni saling benar dan membenar antara satu sama lain. Sebab itu semua arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Islam dia menerima dua, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan dia Nabi lagi, Rasul ulul azmi. Dia wajib kita beriman. Ada pun puak Yahudi tidak beriman kata Nabi Musa, Nabi Isa dia tolak. Nabi Musa, Nabi kita lagi lah. Ada pun Nasara terbalik, kononnya dia kata beriman dengan Isa, tolak Musa, tolak Nabi kita Muhammad SAW. Dua-dua semua sesat lah. Yang sebenarnya ialah Islam sahaja. Ya, Islam dia menerima Nabi akhir zaman dan semua Nabi dan Rasul. Dia wajib kita beriman kepada mereka sebab mereka adalah utusan yang diutus khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurunkan juga maknanya Injil, At-Taurat wal Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Yang keduanya juga membenarkan kitab-kitab yang turun lebih dahulu. Membenarkan kitab yang turun lebih dahulu. Maknanya saling benar-membenar antara Nabi dengan Nabi, Rasul dengan Rasul. Sebab semuanya sama saja membawa arahan Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang telah ditetapkan mengikut zaman masing-masing. Min qablu hudan linnas, sebelum Taurat dan Injil itu diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini semua dipanggil hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang menuntun mereka itu menuju mana tauhid zat, mana at-tauhid az-zati, mana tauhid yang sebenar. Setelah manusia tadi menyimpang daripada kebenaran menuju kesesatan, maka telah utuskan rasul-rasul sebagai rahmat untuk menyelamatkan mereka daripada kesesatan, terutama dalam bidang tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi mereka ini dalam keadaan mentasyrik tauhid lawan dia tasyrik. Kerana tasyrik menyekutukan Allah Ta'ala, mensyirikkan akan Tuhan. Maka Rasul diutus untuk mengungkai benda itu, buangkan balik ikatan syirik dengan menyarungkan pakaian tauhid yang mulia. Ini setelah manusia menyimpang dari kebenaran menuju kepada jalan kesesatan, maka telah turunkan Rasul demi Rasul dengan bekalan kitab panduan. Wa anzalal furqan, dan menurunkan al-furqan, iaitu Al-Quran, kitab Al-Quran Karim. Ini sebuah kitab samawi, kitab yang turun daripada sama, langit malaikat bawah, yang membezakan, ya Allah, membezakan antara petunjuk dan kesesatan, agar yang hak dapat dipisahkan dari yang batil.
Dan agar ayat-ayat Allah Ta'ala dapat dipisahkan dari bisikan setan, daripada bisikan syaitan yang sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, mana mereka menolak, tidak menerima akan ayat yang diturunkan oleh Ta'ala. Mereka tidak menerima ketuhanan dan kerasulan, dengan bahawa kitab yang dibekalkan ditolak, tidak diterima. Sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala setelah Al-Furqan itu muncul dan diturunkan, setelah turunnya penurunan Al-Quran kan, serta pula mendustakan zat yang telah menurunkan kitab, mereka tak beriman dengan Allah Ta'ala dan ayat-ayat kepada mereka tidak terima, maka sediakan bagi mereka lahum azabun syadid, mereka akan memperolehi seksa yang berat berupa pengusiran dan keterhalangan daripada ranah tauhid disebabkan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat yang menunjukkan ke jalan. Wallahu azizun tiqam, dan Allah Ta'ala yang maha memberi petunjuk menuju kepada tauhidnya. Allah Ta'ala memberi hidayat supaya manusia menjadi insan yang muwahhidin, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah benda besar. Soalan dalam kubur betul-betul disoalan, mar rabbuka, kan? Kita tanya kam arkamul hajj, berapa rukun haji ke apa? Kan arkamus salat. Dia tanya apa? Masalah tauhid, masalah ketuhanan. Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau ahli tauhid dia jawab Allahu Rabbi, ya Allah Ta'ala ialah Tuhanku. Manusia bila dia gerti bertuhan, dia akan cantik mengamalkan syariat. Tapi kalau dia tak gerti bertuhankan Allah Ta'ala, maka dia akan jadi rosak, sesat barat. Okey, sini nyatakan bahawa Allah Ta'ala Aziz, Maha Perkasa, yakni Maha menguasai segala-galanya dalam kekuasaan dia. Lagi Maha Kuasa, segala-galanya adalah menterjemahkan kekuasaan dia. Wujudan insan menterjemahkan akan Aziz Allah Ta'ala. Zuntiqam, dia yang mempunyai pembalasan yang besar dan seksa yang pedih terhadap orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya dan juga menyombongkan diri daripada zat yang telah menurunkan ayat-ayat tersebut. Bagaimana tidak, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala yang maha meliputi semua yang sudah ada dan yang akan ada. La yakhfa alaihi syai'un, sifat tidak ada suatu pun baginya yang tersembunyi, semua terang sebagai ta'aluk inkisyaf bagi ilmu Allah Ta'ala. Bahkan sebelum ada dunia sudah ada dalam pengetahuan Tuhan yang maha mengetahui segala yang akan berlaku. Wallahu azizun zuntiqam, kata Tuan Guru, termasuk Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kalau gambar bayangkan muka orang yang zalim, kau baca wallahu azizun zuntiqam, tembak hari ni, minta Allah kenakan tindakan kezaliman dia, cepat kena kan. Bayangkan muka dia pun tak boleh. Muka orang-orang yang jahat, yang zalim tu, bacakan ayat wallahu azizun zuntiqam, ya.
baca rat tembak buat Yahudi naknatullah, jahat macam-macam. Allah innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha meliputi semua yang sudah ada dan yang akan ada. Sebab mungkin ada yang mungkin maujud ba'dal Adam, ya, mungkin yang dah ada ni selepas tak ada. Cara kita ni ada mungkin yang sayujad, yang akan ada, ya, akan datang. Dan ada mungkin yang fil ilmillah annahu lam yujad, ada pada ilmu Tuhan dia takkan ada. Jadi mungkin macam-macam. Walhasil semua termasuk dalam mungkinat, benda yang harus habis. Mana sifat Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, la yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun baginya yang tersembunyi dari segala kejadian. Semua yang jadikan, tak ada siapa yang terlindung. Bahkan benda itu telah ada di ilmu Tuhan sebelum ada lagi. Kita dah ada. Kita manusia yang dhaif, lemah, fakir, hina ni pun, bodoh ni pun, kalau buat kerja ada apa? Ada kertas kerja, ada perancangan. Dia nak buat rumah, dia nampak. Nak buat rumah berapa bilik, bentuk mana, 4 segi, 3 segi, bulat ke apa bentuk, semua dah ada dalam kepala. Padahal rumah belum ada lagi, dah ada dalam kepala kita. Itu kita yang fakir, yang hina, yang jahil. Ya, Allah Ta'ala lagi lah. Sebelum ada makhluk, semua dah ada dalam ilmu. Ya, bukan ilmu tu ada setelah makhluk ni ada baru nak ada. Sebelum lagi siap. Dan ini sifat boleh membentuk keikhlasan dalam ibadah. Man lam yaqna bi ilmillahi la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang membuat ibadah, membuat kerja-kerja amal saleh, kerja-kerja Islam, kerja-kerja Tuhan suruh, tapi tak memada dengan Tuhan dah tahu, dia buat tu Tuhan tahu tak? Lebih bertahu lagi kan? Sebelum ada dia tahu. Ya, tapi dia tak memada dengan pengetahuan Tuhan. Dia nak orang lain juga tahu. Habislah. Macam dia sebutlah dia buat ini, ya, dia cerita kat orang dia buat ni, berbangga dengan amal, maka habis amal dia akan jadi rosak begini. Ya, man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Confirm dia akan kena penyakit riya. Penyakit riya kena habislah terbagai amal. Sebab tu dalam sifat-sifat asma Tuhan tu banyak dia punya hikmah besar. Ya, sebab dia suruh kita pelihara. Dengan sifat ilmu ni menjadikan hati kita apa? Cukup. Wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahidah. Cukup bagi kita Tuhan yang menyaksikan kita buat ibadat. Ya, cukup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Besar. Hasbuna, cukup bagi kami. Bermakna apa? Kita tak nak yang lain. Kita tak ada heran yang lain. Kita nak dengan dia. Cukup kita dengan Allah Ta'ala. Hasbunallahu ni'mal wakil. Sebaik-baik tempat kita menyerahkan wakil sebagai cara mengharap kepada dia. Bukan wakil dalam bentuk arahan ya. Kalau bos dengan kuli dia, dia wakil juga, tapi bentuk arahan. Kau buat ni, aku wakilkan kau, mana kau buat. Itu arahan, bukan itu makna dia. Wakil sini dengan makna apa? Kita mewakilkan, serah ke Tuhan dengan makna kita menyerahkan dan mengiktiraf kelemahan kita, kefakiran kita, kebangsatan kita dengan Tuhan. Berarti cukup kita dengan Tuhan. Tak payah yang lain. Lain siapa ada makhluk kan ada benda pun kan. Cukup kita dengan Ta'ala. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi. Sebab dia rangkai itu cantik. Bila hati dia cukup dengan Tuhan, bermakna ma fi qalbi ghairullah. Lain tak ada, dia dengan Tuhan ni. Sebab mengambil nikmat dengan makhluk dia akan hilang kan. Makhluk kejap dia suka, kejap dia tak suka kita kan. Kita buat baik ni sukalah, ada hal yang ni tak suka pula. Ya, senang, jangan cari redha makhluk, cari redha Allah. Dia nak redha, tak suka berjalan sama dia kan. Kita bukan hamba dia, kita hamba Allah Ta'ala kan. Kalau budak Melayu kita tak suka kita lokop atau bahasa budak-budak. Kalau tak suka, nak suka kita lokop sama engkau. Itu bahasa budak-budak kedai kopi kan. Kalau nak suka, tak nak suka kita lokop engkau. Aku bukan hamba engkau, aku hamba
Allah Ta'ala, aku cari reda Tuhan, tak cari reda kau. Saya tak suka dengan awak pergi telokop engkau. Ya, pergi jalan sama engkau, siapa dia heran dengan makhluk. Itu kaedah betul. Kita palingkan hati kita dengan makhluk, bersinar nur hati kita dengan Tuhan. Ya, kita ikat kita dengan makhluk, gelap hati kita dengan Tuhan. Siapa ada makhluk dan secantik-cantik manusia mati jadi bangkai dan sumber dalam kubur, duduk seminggu tuan-tuan buka, kalau berani buka, busuk-busuk bangkai manusia. Ya, hari dah mati dia tengkorak, tak apa ada dia. Yang ada besok apa? Di balik roh dia tu yang tak dihapuskan. Bertanggungjawablah kita dengan Allah Ta'ala. Baik-baiklah, kalau buruk, buruklah. Ya. Kalau kita pandang akhir, segala manusia punya kesudahan akhir, nasai hati kita tak sangkut, tidak tersangkut. Kereta model baru, kita pandang ujung dia apa kan? Besikah kan, ratu cantik lelaki yang sudah kubur, tinggal tengkorak je besok dulu. Ya. Jadi kita tak adalah terikat dan terbodoh dengan kecantikan. Ya, cantik apa dia cantik, akhirat lagi cantik. Kan? Cantik-cantik lah tu, cantik dia ulung muka dia bangun tidur dia basi menili. Ya, hapak bau, muka berkedut kalau warna kan. Ya, bidadari dia ulung kepala dia kat dunia padam matahari kan. Ya, dia punya nur cantik kan. Ingat sana jelah, sana lagi hebat daripada dunia ni. Dunia ni apa, gurur, tipu daya banyak kan. Ya, menyebabkan hati kita lalai dengan Tuhan lagi ada. Habis. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha meliputi semua yang sudah ada dan yang lagi akan ada semua ilmu dia. La yakfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun baginya yang tersembunyi dari segala kejadian. Fil ardi wala fis samai. Ya, fil ardi dalam bumi, wala fis samai, dan tidak pula segala kejadian itu mana fis sama di langit. Ya. Maknanya baik itu keimanan, ya, sama ada baik keimanan ataupun kekafiran, petunjuk atau kesesatan, semua dah Tuhan dah tahu. Dan berbagai bentuk perbuatan dan keadaan ruhani mana hati manusia, hal-hal ahwal dia lain dan dilakukan hamba Allah Ta'ala yang akan datang, semua dah ada dalam ilmu Tuhan dah siap. Itulah keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Barang siapa mungkin ada yang tersembunyi. Bagaimana mungkin ada yang tersembunyi? Mana boleh tersembunyi tu maknanya? Daripada Ta'ala jawab dia tak mungkin. Sebab apa? Huwallazi yusawwirukum fil arham. Nak tersembunyi apa? Dia yang mentaswirkan. Sawwara yusawwiru taswiran, kan? Mana dia yang mentaswirkan, merupa bentuk dia yang buat, kan? Bagaimana mungkin ada yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala? Sebab dia yang membentuk kamu dengan kekuasaannya. Dia menjadikan kita bagai-bagai saiz manusia, bagai bentuk, bagai rupa, bagai warna dia, ya. Semua dia yang mengurus, mentaksiskan. Sebab tidak ada benda yang terlepas daripada taksisul iradah. Dalikan hadis Rasulullah, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku setelah, sedang, akan datang ialah semua daripada masyiah, iaitulah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang membentukkan dengan kekuasaannya. Bila tu? Fil arham, sejak dalam rahim lagi dalam perut ibu tu atau ada bentuk. Anak tu rupa begini, rupa begini, macam-macam ada. Ya. Setelah kamu dipancarkan dari tulang sulbi ayah-ayahmu, ya, mana air benih tu tak bercantum. Siapa yang cantumkan? Dia. Siapa yang bentuk? Dia. Siapa yang bernyawa? Dia. Semua dia kan. Kalau kita sewakilkan anak dan perut, jaga sampai keluar, tak sampai kejap mampu budak tu. Dia nak urus apa kan? Kita pun tak tahu kan. Allah, kebesaran, keagungan Allah Ta'ala terselah dalam tiap-tiap sesuatu. Ya.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana qudratullah itu ada pada tiap-tiap syai' asya. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, ya, tiap-tiap syai'. Wa indana syai'un huwal mawjudu. Wa indana, di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, syai' apa? Huwa syai'un huwal mawjud, benda yang ada. Semua benda yang ada semua masuk dalam apa? Kudrah. Tak boleh lepas. Dalil tu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa makna qadir? Zat muttasif bil qudrah, zat yang bersifat kudrat. Maka kudratullah Ta'ala hendaklah dipandang dan tiap-tiap sesuatu. Siapa yang pandang makhluk ni tak rasa kudrat Tuhan, butalah mata hati. Dia pandang pokok, nampak pokok, ya, terlindung dengan Tuhan. Lagi apa benda yang kuat dia terlindung kan? Dipandang hilang, duit lah kan. Dipandang duit habis, lebay habis, ulama makan terbalik ke. Nampak duit habis kan. Itu maknanya apa tu? Kuat keimanan kita hendaklah sentiasa dikawal. Minta pertolongan dengan Tuhan. Kawal kita ni mana kuat sangat kan. Minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Bila Tuhan bantu tak ada masalah. Berat macam mana pun dia ringan. Kalau dia tak bantu, benda ringan pun jadi berat. Minta kepada dia sendiri, ya. Sebab kita banyak zikir tu, hasbunallah wa ni'mal. Cukup kawan-kawan 70 kali saya baca. Cukup bagi kita. Maknanya kita mengisytiharkan, mengaku bahawa kita cukup dengan dia, tak payah yang lain, ya. Tak ada kita berpegang pada yang lain, bergantung pada yang lain, mengharap pada yang lain, memandang-mandang pada yang lain, tak ya. Kita dengan dia, ya. Hasbunah, cukup kami. Allah. Dalam rahim ibu lagi kita pun tak tahu. Tuhan dah jadikan dalam sulbi ayah kamu, ya. Ke mana dia pergi? Ke rahim ibu kamu. Siapa yang proses benda kan, ya. Banyak kan orang berkahwin tapi nak mati tak dapat anak pada. Berapa anak kadang orang susah pula dapat seorang je, keluar pula kembau kan. Sampai dia tanya, saya ni boleh tak melancar tu? Apa? Kembau 7 kali, 14 orang ni. Wah, boleh main bola sebelah 7 je. Berum 2, keluar 2. Ui, bagus pula dia punya apa, baka. Yang ni pula puas nak dapat anak, tak dapat. Tu nak ada cukup kuasa besar dia. Ada yang dapat nak jadi pom jatuh, gugur pula, macam-macam. Semua amrullah, urusan Tuhan. Perhati je lah, ya. Kebesaran dia mana. Kaifa yasha, ya, sebagaimana kendak, ya, dia kendak itu jadi itulah. Dan keinginan. Jadi pandang kendak Tuhan dalam setiap makhluk. Sebab dia ada kesan daripada taksis iradat. Tu. Tidak memiliki lawan apa pun, bantuan, ya, daripada pihak lain, dan setuju mana pun ia juga. Waktu Allah Ta'ala buat, dia buat. Fa'alu lima yurid. Dia tak ada musyarat agung kan. Tak ada musyarat dewan harian. Tuhan nak buat tu perkara, bincang dulu lah. Bincang aja apa? Siapa boleh menyaingi Tuhan? Kan Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada Ta'ala, tak ada siapa pun itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun standing dengan dia. Tak layak orang nak menandingi dia. Dia tunggal ahad, ya. Dia buat apa dia nak. Itu panggil Tuhan, ya. Kalau berbincang-bincang tu kan Tuhan. Ya, berbincang bermakna apa? Ya, dia mengharap pandangan orang, mengharap ideologi orang, mengharap pemikiran. Bila mengharap tu sifat lemah. Tuhan tak mengharap, dia tempat diharap. As-samad dia kan. Dia buat apa dia nak. Satu cikgu dia pening. Dekat 3 minggu tak belum ngajar. Kenapa tahun dulu dia kata ada? Kenapa tak nak jadikan orang kafir tu kafir? Lepas tu dia masuk neraka. Kenapa Tuhan tak jadikan dia Islam masuk syurga? Kan senang. Macam mana dia macam tu? Dia kata itulah Tuhan. Lagi dia pening. Itulah Tuhan. Maksud dia buat apa dia nak. Tak ada siapa boleh kontrol dia. Sebab kita dah beri iman, kita punya syukur dan sebab dia palingkan hati seorang dia kufur wala ayazabillah. Tapi tak zalim kan? Zalim apa hak dia? Bukan dia buat orang. Kita punya baju ada 10 lah, ikut pandang kita nak pakai, nak simpan, nak bagi orang ke, nak pakai buruk, ikut kita lah. Zalim ni mana kita letak tak kena tempat. Mana hak orang kita tak jaga betul, amanah orang kat kita, kita buat khianat, tu zalim. Ini hak milik dia, kau anda dia lah kan. Dan ada hikmat-hikmat yang lain lah.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Tak ada ilah, itu maksud tiada bersifat dengan ketuhanan. Tidak ada yang membentuk dan tidak ada yang mampu mengadakan. Ya, sebab yang boleh mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud ila zat yang wujudan dia adalah hakiki lagi mutlak. Ya, kalau zat yang wujud dia bukan hakiki dan bukan mutlak, dia tidak ada kelayakan untuk melakukan ya dalam bentuk ijad wal i'dam dan seterusnya. Mengada dan meniada, itu bukan kerja zat yang sebarangan, tunggal. Ya, dia hakiki mutlak. Orang mutlak dia tak berkait dengan orang lain, itu panggil Tuhan dia kaya. Kita ni berkait, semua makhluk berkait dengan dia. Ada kita kan, itu benda besar, syukur dia ada kan. Dia letak kita kat mana lahir, kat mana bumi, kat mana tanah kubur, semua dah siap. Dan Allah la ilaha illahu, ya, melainkan dia. Ada ayat Tuhan mula dengan hu, huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala yang dia huwa, dia guna huwa dulu. Yang sini buat dia guna la ilaha, buat nafi isbat dulu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Melainkan dia yang berbuat sekendaknya dan menetapkan hukum sebagaimana ya sekeinginannya tanpa ada yang melawan. Tak ada siapa boleh melawan dia, dan tanpa ada yang menentangnya. Bahkan dia Al-Aziz, yang maha perkasa, yang menguasai segala yang dia kehendaki. Semua ni masuk dalam kehendak dia. Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang sangat teliti dalam segala yang dia inginkan. Jadi semua dilakukan tu ada hikmat. Ya, ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azabannar. Ya, kata jadi ke semua ni batilan, tak, semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang terlalu pendek ni dapat kesan atau tidak, tu soal lain. Ada dia dapat kesan hikmat, dan sana banyak benda hikmat yang dia tak boleh nak kesan, itu soal lain. Tu walhasil semua ada hikmat ilahi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dimulai sini pula dengan hu. Tengok tu, wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat ila akhir ayat. Kemudian huwallazi anzala alaikal kitaba ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.